Alright, sekali lagi terima kasih sebab join kita malam ni. Saya ucapkan kepada semua yang join malam ni. Saya nampak di sini ada beberapa workshop menjang kita, 467 Garage Center Nusa Bayu, Cik Puan Azmano, saya tak pasti Azmano, Cik Khairul ada, CEOC Auto, Hazim Nazri, Jehau. Ini Jehau ni saya punya rakan sekerja. And then kita ada Puan Noh, Puan Noh dan Tunework Enterprise. Okey, mungkin untuk sesi perkenalan kita malam ni, mungkin tuan dan puan boleh kongsikan tuan dan puan daripada workshop mana. Mungkin nama tuan, workshop tuan dekat mana, nama workshop dan lokasi tuan dan puan, supaya nanti senang saya nak panggil nama tuan dan puan lah kalau kita ada perbincangan malam ni kan. Mungkin boleh share sementara saya kita punya share screen. Okey, sebentar ya. Tuan nampak boleh tengok ke saya punya share screen ni? Kalau boleh mungkin komen ya. Right, saya ada baca satu komen di ruangan komen Zoom meeting. Kita ada Cik Riza daripada workshop 467 Garage Center Nusa Bayu, Nusa Jaya, Johor, di Johor. Macam Cik Khairul ni daripada CEOC Auto ni daripada Perak. Perak. Yang saya tahu seterusnya yang ada di sini mungkin Puan Noh daripada Selangor, daripada Volca Auto ada juga di sini malam ini yang join kita malam ni. Sebentar ya. Right, kita punya sesi malam ni sangat ringkas, tapi apa yang saya nak sentuh malam ini mungkin kepada tuan dan puan, saya nak sentuhkan macam mana kita nak menggunakan aplikasi Serve dan macam mana proses booking the appointment daripada mata pelanggan dan macam mana workshop nak galakkanlah digitalkan proses appointment dan booking itu. Dan saya akan tunjukkan sedikit bagaimana bila kita buat booking online tu di aplikasi Serve, macam mana prosesnya dan apa pengguna tuan dan puan akan nampak dalam aplikasi Serve bila tuan update di workshop management system di dashboard Serve tu, right. Okey, saya baca kat sini dekat komen ada Cik Hazim Nazri daripada Puncak Alam, Tunework Enterprise. Saya Puan Naimah dari Tunework Enterprise, Pelentong, Johor. Okey. Seperti macam biasa kalau kita punya sesi malam mingguan ni, kalau tuan dan puan ada persoalan yang ingin ditanyakan semasa sesi kita ataupun di hujung sesi nanti, tuan-tuan dan puan boleh tinggalkan soalan di ruangan Zoom komen tu, Zoom chat tu. Jadi nanti semasa saya buat sesi dan mungkin di hujung sesi nanti saya akan baca soalan-soalan tuan dan puan lah. Right. Saya akan mulakan. Okey. Pertama sekali kepada tuan dan puan yang belum mengenali dan belum kenal dengan logo Serve, kita ada buat pembaharuan baru-baru ni, dan ini ialah logo terbaru kami, Serve. Kita ada buat pembaruan. Sebelum ni ada macam logo Creatorscape, tapi sekarang ni kita just rebrand kepada logo yang baru sempena dengan sambutan ulang tahun kami baru-baru ini. Right. Satu kami punya impian ialah menjadi satu vehicle super apps. Vehicle super apps maksudnya segala servis yang ada berkaitan dengan kenderaan semuanya akan berkumpul dalam aplikasi Serve. Buat masa sekarang kita ada berkolaborasi dengan MyAssist di bawah MyEG, kemudian ada juga Bateriku. Sebelum ni kita ada juga buat servis on the go, dan untuk insurans dan road tax juga kita ada tawarkan servis kepada pelanggan kita di luar sana. Right. Right. Ini misi Serve. Apa yang kami lakukan
kami ingin menjadi to serve people by bridging human and technology. Maksudnya kami ingin menjadi satu teknologi yang memberi hikmat kepada manusia dan menjadi jambatan antara manusia dan teknologi. Dan seterusnya ialah memudahkan aktiviti kehidupan lah. Ini mungkin kepada yang belum mengetahui pasal STEP, saya akan terangkan sedikit lah, ini pendek je. Ini kita punya timeline ataupun garis masa kita daripada peringkat permulaan sampai sekarang. 2017 kita ada buat servis, kita punya main fokus ialah on the go, untuk servis yang minor servis je, dan kita kolaborasi dengan freelance mekanik. Dan jika ada servis di luar yang minor servis di rumah pejabat, kita akan kolaborasi dengan freelance mekanik ni dan bagi job tu pada mereka lah, dan kita akan dapat small commission daripada job tu lah. Dan seterusnya 2018 kita berkolaborasi dengan MyEG dan juga Bateriku untuk bantuan road assistant dan juga battery replacement. Kemudian 2019 kita tambah lagi kita punya servis. Kita berbeza dengan on the go. Mobile partners ni kalau on the go kita kolaborasi dengan freelance mechanic. Mobile partner ni kita berkolaborasi dengan workshop. Dan salah satu isu yang kita hadapi ialah on the go ni tak semua freelance mechanic dia akan available. Jadi bila kita bersama dengan mobile partner, kita boleh bagi consistent service kepada pelanggan kita lah. Itu yang pelanggan kita suka lah. Seterusnya kita juga tambah juga untuk insurans dan road tax. Maksudnya untuk pembaharuan insurans dan road tax boleh juga melalui aplikasi SERV lah. Kemudian 2020 kita ada beberapa fokus di mana kita perkenalkan bersama ketika waktu PKP. Serve in, drive in. Tuan dan puan boleh tengok kat sini, belah atas ni. Kemudian ada online services untuk grocery delivery dan e-bazaar. Ini semuanya tawarkan bersama ketika musim PKP tahun lepas. Seterusnya 2021 kita punya fokus tahun ini hanya kepada pemilik bengkel saja, dan kita tawarkan workshop management system secara percuma. Kita perkenalkan workshop management system ni tahun lepas masa PKP, tapi kita dah speed up kita punya proses. Kita fokus kepada workshop management system kepada pemilik bengkel lah. Jadi itu serba sedikit tentang aplikasi SERV lah dan garis masa syarikat SERV. Right. Ini pengiktirafan kepada tuan yang puan yang belum mengetahui. Tahun 2019 kita dapat pengiktirafan daripada Super, dan seterusnya ada 2 anugerah di Korea Selatan, Top 40 Innovative Startup dan pemenang kreatif. Semua ni kita dapat pengiktirafan di tahun 2019 di dalam dan di luar negara lah. Kita juga ada impian bila kita bangunkan workshop management system dan aplikasi SERV ni, kita punya impian bukan sahaja untuk jadi jago di Malaysia, juga kami ingin menjadi jago di rantau Asia pada peringkat permulaannya. Dan apa-apa update yang kami akan lakukan, kami akan bagi tahu kepada tuan dan puan lah dalam masa terdekat. Right. Kita terus kepada sesi kita malam ini. Seperti yang saya cakap pada peringkat awal tu, ini masalah-masalah yang kita pihak SERV lah nampak daripada pasaran. 3 je masalah yang kami highlightkan. Maksudnya pemilik bengkel masih lagi isi rekod transaksi secara manual di Excel ataupun ada juga yang pakai buku. Right. Seterusnya temu janji dengan pelanggan, mereka ada rekod tapi tak konsisten, dan ada juga yang letak di papan putih saja. Dan yang ketiga ialah maklumat pelanggan, semua masih lagi ada yang isi secara manual, tapi kita nak apa yang kita nak beri tambahan value added kepada pemilik bengkel ialah kita nak digitalkan maklumat pelanggan ni, dan dengan pendigitalan ni melalui aplikasi SERV, tuan dan puan tak perlu lagi nak isi, bila nak buat invoicing tu tak perlu lagi nak isi maklumat kereta dia, nama dia, nombor telefon dia. Bila pelanggan tuan dan puan dah isi dia punya maklumat peribadi, maksudnya untuk mudahkan tuan dan puan, hanya dengan buat booking melalui aplikasi online, bila mereka nak buat servis, mereka hanya perlu scan QR code. Nanti saya akan tunjukkan selepas ni macam mana demo yang kami nak tunjukkan. Right. So ini demo ringkas macam mana kita nak satu simpan rekod, kedua ialah
macam mana sistem tu daripada aplikasi Surf dan juga workshop management system, macam mana dia punya proses dia tu. Itu yang saya akan tunjuk malam ni. Sebentar ya, saya stop share dulu. Right, mungkin ada yang baru join kita malam ini. Saya tengok ada beberapa lagi yang rakan-rakan kita join malam ni. Mungkin tuan dan puan boleh perkenalkan nama tuan dan puan seperti rakan-rakan kita yang join malam ni. Mungkin tuan dan puan boleh letak nama tuan dari mana, workshop tuan daripada mana, lokasi workshop di mana. Jadi nanti saya nak nak berkenal lah dengan tuan dan puan yang ada malam ni lah. Contohnya kalau kita tengok peringkat awal tu Encik Rizal ada perkenalkan diri, nama dia Rizal daripada 467 Karah Center Nusa Bayu, Nusa Jaya, Johor. Jadi mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh juga berkongsilah tuan dan puan daripada mana. Jadi saya akan bacalah. Dan seterusnya kalau ada soalan, mungkin tuan dan puan ada soalan nak bertanya pada saya, boleh bertanya dekat sesi, dekat ruangan komen juga. Nanti selang-seli dengan saya punya demo ni dan penghujung sesi nanti saya akan baca pada soalan tuan dan puan lah. Alright. Saya akan share screen. Saya akan tunjukkan macam sekejap ya, sebentar ya. Okay. Saya harap tuan dan puan boleh tengok saya punya screen ni. Boleh nampak ke skrin saya? Mungkin kalau yang nampak tu boleh komen kot nampak supaya saya boleh teruskan kita punya contoh malam ni, demo kita malam ni. Okay, Cik Mustafa Workshop dari Jasim Melaka. Selamat malam tuan. Andri Darwish dari Checkpoint Auto Garage Sandakan Sabah. Right, selamat datang. Saya Fazril dari Goms Auto Service Wangsa Maju. Maaf tak jelas, kecil sangat. Okey, saya akan besarkan. Kita cuba besarkan Okay, sebentar ya. Kalau saya buka aplikasi Surf ni daripada phone saya, boleh nampak tak gambar ni ataupun kecil juga? Boleh nampak ke? Yang boleh komen sikit. Nampak. Nampak, okey. Apa? Ini yang paling besar yang saya boleh tunjuk, tapi tak apa. Nanti kita akan tengok macam mana proses dia. Okey. Right. Okay, ini kalau belah kanan ni tuan dan puan boleh tengok, ini ialah aplikasi Surf. Right? Dan untuk buat masa sekarang, kalau tuan dan puan nampak dekat sini, ada tulis Surf Now dan Pay Later. Kita ada buat satu, kita panggil kepada pemilik-pemilik bengkel yang berdaftar dengan kita. Kita ada satu program di mana pelanggan tuan dan puan boleh buat satu, kita panggil installment punya program lah. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang berminat untuk tahu lebih lanjut pasal Surf Now Pay Later ni, tuan dan puan boleh bagi kontak dekat saya ataupun beritahu saya di WhatsApp, nombor WhatsApp saya. Nanti saya akan share nombor WhatsApp saya hujung sesi nanti. Right. Ini aplikasi Surf. Saya akan tunjukkan seterusnya. Sekejap ya. Okay. Ini ialah dashboard Surf. Kalau ada tuan dan puan yang belum pernah login lagi, ini dashboard Surf. Dan bagaimana nak masuk pada dashboard Surf ni, saya tunjukkan sedikit. Yang pertama, tuan dan puan perlu login menggunakan Google Chrome. Masukkan link ni. Biasanya admin kami akan bagi login ID ni dekat tuan dan puan. Kalau ada yang belum dapat, boleh bagi tahu saya di WhatsApp supaya saya boleh cepatkan bagi login ID pada tuan dan puan. Okay. Lepas tu tuan dan puan boleh masukkan login ID, username, biasanya email dan password, kemudian login, sign in. Bila dah sign in, ini yang tuan dan puan akan nampaklah dashboard dia.
Kat sini kita ada print sales report, print purchasing report, print customer report. Dan bawah ni ada lagi apa ni untuk revenue dan customer visit. Contohnya last 12 month, 12 bulan sebelum ni berapa banyak customer yang datang. Ini bantuan graf lah. Okay. Malam ni saya nak sentuh pasal aplikasi SERP. Okay. Sebelum saya tunjukkan sedikit dulu. Okay. Kalau tuan dan puan pergi ke bahagian appointment, di sini tuan dan puan boleh tengok saya dah buat satu contoh. Kita ada 4 appointment di sini untuk bulan September. Bukan tarikh hari ini. Hari ini 1 hari bulan. Tapi ada appointment pada 8 hari bulan, 9 hari bulan dan 13 hari bulan. Ini untuk apa yang kami nak cuba selesaikan lah. Yang masalah pertama tu, appointment. Appointment ni tuan dan puan boleh galakkan customer tuan dan puan untuk buat appointment melalui aplikasi SERP. Supaya bila mereka buat appointment, tuan dan puan boleh merancang ahead lah. Jadi bila pelanggan tuan dan puan datang je, mereka hanya perlu scan je QR code supaya nak buat quotation dan invoicing tu terus boleh buat tak perlu lagi nak isi maklumat diorang. Disebabkan itu kita galakkan untuk buat appointment dan booking melalui aplikasi SERP lah. Okey. Ini contoh dia. Nanti saya akan tunjukkan satu demo live juga. Okey. Macam mana prosesnya workshop ni pelanggan ni nak buat booking online, booking di aplikasi SERP. Saya akan tunjuk kat sini. Saya besarkan macam ni. Okey. Tuan dan puan boleh nampak ke ni? Okey. Pertama sekali, bila pelanggan tuan dan puan nak buat booking ataupun appointment online, mereka perlu masuk dekat aplikasi SERP, kemudian tekan drive in ni. Tekan button drive in ni. Okey, dekat atas ni ini kereta-kereta yang pelanggan tuan dan puan adalah. Ini contoh. Ada beberapa kereta di sini. Ini saya dah masukkan ada kereta Renault Kangoo, ada kereta Proton Saga, ada kereta Kia Forte, Honda City, Myvi dan sebagainya lah. Sini ialah senarai-senarai kereta yang pelanggan tuan dan puan adalah. Jadi banyak mana pun kereta dia ada, 5 kereta ke 10 kereta ke boleh isi dekat situ. Dan setiap satu kereta ni dia ada maklumat dia orang. Siapa pemilik dia, siapa dia punya untuk road tax dan insurans. Jadi yang tu akan bantu tuan dan puan digitalkan maklumat pelanggan tuan dan puan lah. Jadi bila mereka nak cari workshop, bila mereka tekan drive in tadi, mereka kena tekan service and repair. Bila mereka tekan service and repair, tadi kan saya tunjuk saya ada tunjuk contoh kan. Ini bila mereka dah buat booking. Bila mereka dah buat appointment, online, boleh nampak kat sini. Yang hijau ni. Tapi kalau kereta yang mereka belum buat lagi appointment, orang kena tekan sini. Contohnya saya nak buat contoh dekat sini untuk Honda City DC9788. Jadi pelanggan tuan dan puan hanya perlu tekan explore. Okay. Kalau tuan dan puan punya pelanggan tetap, mereka mestilah datang ke workshop tuan dan puan kan. Okay. Sedikit info je untuk sini. Workshop yang dah daftar dengan SERP, kemudian dah upload workshop profile semua tu, 50 km daripada tempat pelanggan tuan dan puan tinggal, akan tersenarai workshop tuan dan puan lah. Contohnya kalau kita tengok kat sini, daripada tempat saya tinggal sekarang ni, 50 km daripada tempat saya tinggal, ini workshop-workshop yang ada dekat dengan saya. Global Wheel, MRKS Resources, Sun Auto Engineering. Okay. Contohnya untuk pelanggan tuan dan puan, sudah semestinya mereka kena datang ke workshop tuan dan puan kan. Okay. Ini ialah workshop yang saya nak buat contoh malam ni. Okay. Macam mana dia nak buat booking? Okay. First, dia orang kena tekan appointment. Pertama sekali saya tunjuk sikit. Ini workshop saya punya info. Nombor telefon ada, kategori servis apa yang saya buat, business hour, buka pukul berapa, tutup pukul berapa, sini ada, boleh nampak. Alamat pun ada. Okey. Jadi bila mereka nak buat appointment, mereka tekan dekat sini. Okey, dekat sini ada select reason. Reason ni kenapa dia orang datang workshop tuan dan puan. Di sini ada beberapa sebab kan. Okay. Saya nak sambungkan macam mana ada reason ni. Jadi kat sini.
Dekat bahagian product and service, dekat sini ada reason. Dekat sini tuan dan puan perlu masukkan servis apa yang tuan dan puan offer dekat workshop tuan dan puan. Contohnya ini servis-servis yang ada di yang simple je yang ada dekat workshop tuan dan puan, untuk tukar minyak hitam, filter, tukar alternator, buat tire and balancing, aircon inspection ke, ataupun untuk total car inspection ke. Okey. Kalau tengok kat sini, ini servis-servis yang ada dekat workshop saya. Jadi bila tuan dan puan dah isi kat sini, itu yang pelanggan tuan dan puan akan nampak dekat aplikasi SERP. Jadi untuk malam ni saya akan tekan contohnya untuk tire and balancing lah, kan. Kita tekan next. Saya nak buat appointment 15 hari bulan. 15 hari bulan, pelanggan tuan dan puan boleh pilih juga masa. Contohnya 10 pagi. 10 pagi, tekan next. Okay. Diorang submit appointment. Okay. Bila mereka submit appointment 15 hari bulan, DC 9788 tire balancing and alignment. Dekat tuan dan puan punya appointment, dia akan masuk sini. Kalau tuan dan puan perasan tadi, yang ni tak ada lagi tadi. Jadi bila mereka dah buat appointment tu akan masuk dan akan ada satu notifikasi di bawah ni, new appointment, maksudnya book. Dekat bawah ni akan masuk. Dan tuan dan puan, contohnya hari ni 1 hari bulan kan. Tuan dan puan boleh nampak, okey, kat sini ada appointment 15 hari bulan. Tuan dan puan boleh tengok appointment ni, 10 pagi. Kemudian dekat sini boleh tengok view appointment, dan kita boleh tahu pelanggan kita punya nombor plate, jenis kereta, nama dia, nombor telefon, kenapa dia nak datang. Kemudian contohnya 10 pagi ni tuan rasa maksudnya dekat workshop tu tak ada kereta lagi. Tuan dan puan boleh accept ataupun decline appointment ni. Ini kuasa kepada workshop lah untuk accept ataupun decline. Kalau tarikh ni tak berapa sesuai, okey, tuan dan puan boleh edit kat sini. Boleh edit masa tarikh, dan pelanggan dan tuan dan puan akan di-update lah. Contoh saya tunjuk contoh sini. 15 hari bulan ni mungkin penuh, kita masukkan ke minggu depan 7 hari bulan. 7 hari bulan hari apa? 7 hari bulan hari Selasa minggu depan. Save changes. Okay. Bila tuan dan puan dah buat perubahan masa dan juga tarikh, bila daripada mata pelanggan, ini yang diorang akan dapat. Drive in appointment updated date. So tadi kita buat 15 hari bulan, sekarang dah tukar pada 7 hari bulan. Dan di sini bila tuan dan puan dah update, tuan dan puan pelanggan tuan dan puan ada option untuk accept atau decline. Contohnya dia accept, kita tekan je accept. Pelanggan tuan dan puan dia accept, dan di sini ada notifikasi, thank you, confirmation of appointment date and time has been sent to the workshop. Tekan OK. Dan bila kita dah accept tu, sebentar. Okay. Nampak tak? Tadi dekat 15 hari bulan, sekarang ni dekat 7 hari bulan, dan warna appointment tu dah bertukar. Hijau, kita panggil hijau muda lah kan. Bila ni turquoise, ni hijau muda. Hijau muda ni tunjukkan appointment ni dah set. Dan proses seterusnya ialah pelanggan tuan dan puan kena datang ke workshop. Bila mereka datang ke workshop, tekan dekat profil ni. Ini QR code ni penting. QR code ni tuan boleh print. Okey, boleh tekan sini, print or save QR code ni. Print QR code ni tampal dekat dinding. Bila tampal dekat dinding, bila pelanggan tuan dan puan datang, okey, saya akan tunjuk contoh sini ya. Okey. Bila hari mereka sepatutnya servis workshop tuan dan puan kan. Okay. Sekarang ni saya tekan scan QR code. Nampak tak? Ada scanner kan? Scanner ni kita scan je ni. Okey, saya dah scan tau. Saya dah scan QR code ni, dia akan jadi macam ni. Service provider is inspecting your car vehicle. Okay. Saya tekan back.
Ini maksudnya, okay, pada hari mereka datang untuk servis tu, okay, appointment tadi, ini nampak tak? Yang 7 hari bulan tadi dia dah kosong lah. Sebab dia dah masuk dekat bahagian request ni. Ini, nampak tak? Dia jadi warna kuning. Kalau tengok dekat aplikasi serve ni, kita tekan dekat sini. Kejap okey, ini. DC 9788 undergoing inspection. Warna kuning ni. Ini yang apa ni, maksudnya kereta tu dah masuk dalam workshop lah untuk buat servis. Okay. So kereta ni dia pernah ada record dengan workshop ni sebab dia regular customer kan. Kalau itu yang pertama. Dan kalau tuan dan puan minta pelanggan tuan dan puan apa ni buat booking appointment melalui aplikasi serve, tuan dan puan tak perlu lagi isi maklumat kereta diorang, maklumat diri mereka personal, maksudnya untuk buat quotation. Sekarang ni bila mereka dah scan QR code, tuan dan puan boleh terus je masuk ke bahagian quotation ni. Ini maklumat kereta diorang servis tak akhir dekat workshop tuan dan puan. Kita nampak kat sini aircon dia 4 bintang lah. So brake pad dia ni kita boleh try tukar, air filter dia. Okey. Seterusnya apa lagi? Cabin filter dia, coolant dia, engine oil dia. Okey. Ini benda-benda yang tuan dan puan boleh inspect lah. So ini troubleshooting ni dimudahkan melalui car health report ni. Bila dah selesai kat situ, di sinilah nak buat quotation. Sini quotation. Okey, tadi kita okey. Untuk bahagian ini saya nak sentuh sedikit. Bila kita nak buat quotation, tuan dan puan ada dua pilihan. Pertama, tuan dan puan boleh isi quotation ni secara manual. Okey. Kedua, tuan dan puan boleh isi maklumat item description dan harga di bahagian services. Di sini tuan dan puan boleh masukkan apa servis yang tuan dan puan biasa buat kat sini. Maksudnya yang ini saya upload melalui Excel. Jadi contohnya saya tunjuk kat sini jap saya tunjuk. Ini product list. Ini yang saya upload lah. Ada apa ni, ada 3 kolom. Name, description and price. Bila saya upload, semua yang ada tersenarai kat sini, itu yang saya apa ni, saya nampak kat sini lah. Jadi bila tuan dan puan dah upload apa ni bahagian services ni, tuan dan puan tak perlu lagi nak isi quotation dan invoice tu secara manual, tak perlu lagi nak type. Hanya klik saja. Dengan satu klik tuan dan puan boleh lengkapkan apa ni quotation tu lah. Okey, saya tunjuklah. Seterusnya untuk buat quotation, tekan dekat button ni, button ungu ni. Dekat sini ada senarai servis-servis yang tuan dah upload tadi. Kalau tuan nak tulis pun boleh. Kalau tulis Honda, semua servis-servis yang ada kaitan dengan Honda dia keluar kat sini. Contohnya saya tulis kat sini ada bercampur-campur sikit Honda, saya tulis Accord. Accord. Semua yang ada kaitan dengan kereta Honda Accord, dia punya barang-barang ada kat sini. Jadi contoh saya letak City. Ini servis-servis yang ada kaitan dengan City. Contohnya saya tekan motor fan. Ini contoh-contoh yang kita ada malam ni. Oil filter. Apa lagi? Tekan manual ada. Manual ada. Sebagai contoh mungkin saya ambil yang inilah. Contoh. Okay. Ini servis-servis yang tuan dan puan ni boleh inilah, boleh apa ni kita panggil untuk buat quotation lah. Mungkin ada yang ada nak campur dengan upah. Okey, saya tak ada upload pasal upah. Tuan dan puan boleh letakkan label charges kat sini. Mungkin letak kat sini berapa label charges. 80 kalau nak letak ni label charges lah. Kemudian deposit. Kalau tuan dan puan nak letak deposit, boleh letak kat sini. Kalau pelanggan tuan dan puan ada buat deposit, boleh masuk kat sini. Contohnya deposit 100. Okay.
Apa kategori servis kat sini? Contohnya repair and maintenance, save, quotation. Right. Bila tuan dan puan dah masukkan quotation ni, saya tunjukkan dekat daripada segi pengguna apa yang mereka nampak. Drive in service update, quotation status change. Ini bila pelanggan tuan dan puan nampak ni, dia daripada status tadi inspection dia jadi review quotation. Kan sekarang ni kan PKP kan, pelanggan tuan dan puan akan balik rumah ataupun dia akan keluar, maksudnya tak boleh nak stay lama dekat workshop kan. Jadi bila tuan bila nak buat servis, quotation tu tuan dan puan boleh hantar ke diorang dulu. Bila mereka nampak quotation ni sebelum mereka boleh pilih untuk accept ataupun cancel lah. Jadi ini antara tuan dan puan dan pelanggan tuan dan puan lah. Jadi bila dah ada, mungkin ini yang servis yang tuan dan puan dah setuju, boleh accept, pengguna boleh accept quotation ataupun dia nak adjust harga, itu masih lagi boleh lah. Contohnya untuk sekarang ni kita accept the quotation. Bila kita accept quotation kat sini, okay. Saya rujuk balik dekat page ni. Right. Bila pelanggan tuan dah accept quotation, tuan boleh masukkan okay, untuk quotation ni, yang pertama tadi pelanggan tu dah accept kan, kita masih lagi boleh edit. Contohnya deposit tadi mungkin ada perubahan sikit, mungkin dia bayar kurang sikit ke, kita tuan salah masuk ke. Lepas tu mungkin harga lain ni tuan dan puan nak ubah harga. Contohnya minyak hitam ni mungkin ada perubahan harga sikit, daripada 130 mungkin 150 jadi 180. Dan ini masih lagi boleh buat quotation, perubahan quotation lah. Dan tekan submit. Bila tekan submit, okey. Daripada mata pengguna ini yang mereka dapat. Quotation ada quotation baru. Jadi ini pun ada boleh lagi proses accept ataupun reject lah. Dan andai kata bila ada perubahan, mereka accept. Okay. Dia orang dah accept, barulah kita boleh proceed ke bahagian ini. Ini ialah berapa lama kerja tu dia perlu perlu buat lah. So contohnya ini untuk minor service. Minor service mungkin ambil masa 3 jam. Mungkin sebab ada kereta lain dekat workshop kan, so 3 jam lah kan? Sebab kita nak fokus kereta lain, kita letak 3 jam lah kan, supaya ini bila tuan dan puan update kat sini berapa jam nak di servis, pelanggan tuan dan puan boleh nampak kat sini berapa lama kerja yang ni, berapa lama nak buat kerja ni. Sekejap saya tunjuk. Ini nampak ni kat sini, estimated time 3 jam. Kalau letak English 3 hours lah. So estimated time 3 jam. Seterusnya assign to mechanic. Okey, kalau ada persoalan masih lagi boleh isi dekat Zoom meeting punya ruang komen tu, nanti saya akan cuba jawab hujung nanti kalau tuan ada soalan. Right. Seterusnya adalah assign mechanic to job. Ini berkaitan dengan staff kita lah, siapa yang nak buat kerja tu. Contohnya kita nak assign nama staff kita, Syed Ahmad Sazwan yang buat kerja ni kan. Save mechanic. Pertama, bila tuan update kat sini, pelanggan tu akan nampak juga siapa yang buat kerja tu. Kejap saya back sikit. Nampak tak? Estimated time berapa jam, siapa yang buat kerja. Syed Ahmad Sazwan. Dan ini quotation lah. Right. Okay. So sekarang ni servis tu kita tengah buat lah. Dan selepas selesai saja servis tu, tuan dan puan boleh, bila dah lengkap semua servis, perlu saya ingat kat sini, untuk quotation, kalau ada perubahan tuan dan puan boleh buat perubahan sebelum isi inspection form. Sebab bila kita dah isi inspection form, perubahan quotation tu tak boleh lah maksudnya. Itu just info untuk tuan dan puan lah. Okay. Jadi bila servis tu dah siap, quotation pun dah hantar semua dah agree, siapa yang buat kerja pun kita dah isi, barulah kita masuk ke bahagian inspection form. Inspection form ni mungkin kita boleh ubah berapa mileage. Tadi dah tukar minyak hitam kan,
Dia letak 31,000, jadi mungkin dia lebih sikit, pelanggan kita ni lebih sikit, 330,000, jadi 330,000 lah. Okay. Ini chassis number. Kalau tuan dan puan tak ada chassis number ni, boleh letak je not available. Ini road tax expiry date. Kami galakkan tuan dan puan untuk record. Contohnya road tax dia hujung bulan September habis. Dan ini untuk next service date. Next service date ni untuk tuan dan puan senang kita nak follow up pelanggan kita seterusnya. Contohnya bila kita dah tukar ni, dah tukar minyak hitam ni, let's say in 6 months. Sekarang ni bulan 9, bulan 3 nanti. Okay. Bulan 3 nanti baru nak follow up dengan dia. Kita letak 3 hari bulan Mac. Okay. Ini penting. Bila kita ada tarikh yang nak follow up dengan dia, mudah untuk kita tahu bila masa kita perlu follow up dengan dia. Mungkin seminggu awal kita boleh follow up dengan dia. Ini untuk kita panggil after service punya service. Macam tu. Ini inspection form. Tadi apa yang kita tukar ialah minyak hitam. Berapa tak tukar. Kita tengok sini minyak hitam. Tukar sini. Okey. Air filter tak ada, air filter tak ada tukar. Okay, yang lain tak tukar. Tayar ni pun kita tukar. Kalau mungkin pelanggan tuan dia tukar tayar punya dekat kedai lain kan. Dekat sini mungkin tuan dapat boleh update lah. Daripada 3 dan dia dah tukar tayar baru, tukar 5. Okay. Dan kalau ada extra notes boleh tambah kat sini. Next service, check brake pad. Contohnya submit. Okay. Bila dah submit, okay. Sekarang ni ada bila dah submit, servis yang terakhir sekali adalah payment lah. Kalau pelanggan tuan dan puan nak buat payment melalui aplikasi SERV, mereka boleh buat payment melalui aplikasi SERV kat sini. Make payment. Sama ada cash ataupun online payment. Kalau dia orang bayar online payment, tekanlah online payment dan dia akan masuk ke bahagian debit ke kredit ke kan. Kalau dia orang tekan cash je. Okay. Kemudian ada confirmation by cash kan. Barulah tuan boleh tekan pay with cash lah. Cash ni sama ada dia bagi by hand ke ataupun dia transfer dekat workshop tuan melalui Maybank ke Maybank tu juga apa kan, tapi transfer lah kan. Jadi tuan boleh record kat sini RM600 contohnya, ataupun dia bagi on cukup je ngam-ngam je RM590. Tekan kat sini mark as paid. Dekat situ habis dah proses daripada booking tu sampai ke nak keluar invoice. Okay. Sekarang ni pelanggan tuan dan puan ni diorang buat booking dan appointment melalui aplikasi SERV. Bila mereka buat appointment dan booking melalui aplikasi SERV, tuan dan puan tak perlu lagi print invoice sebab invoice tu dah ada dalam aplikasi SERV tu. Jadi last kali ialah pelanggan tuan dan puan perlu buat servis, perlu buat rating. Contohnya dia orang happy, biasanya mereka happy dengan servis yang tuan tawarkan. Lepas tu dia akan tinggalkan rating lah. Shop yang mesra, yang jaga kualiti, recommended semua. Okay. Dan tuan dan puan boleh submit je sini. Pelanggan tuan dan puan boleh submit. Bila mereka dah submit, review tu akan masuk dekat bahagian sini. Review. Sebab ni masuk sini. Workshop yang jaga kualiti, recommended untuk semua. Okay. Mungkinlah untuk invoice tadi, tuan dan puan nak simpan hard copy sebagai contoh lah kan. Tuan dan puan nak simpan hard copy, tuan dan puan boleh print kat sini. Boleh tekan print invoice. Okay. Okay. Ini tuan dan puan boleh save PDF ataupun print direct ke printer lah. Contoh kat sini saya buat contoh print ke desktop.
Ini contoh invoice yang ada. So apa yang ada kat sini, nama workshop, alamat, nombor SSM, nombor telefon, nombor SSM dan segala detail yang kita buat servis hari ni lah. So itu apa ni contoh invoice. Okay, mungkin saya nak tengok sikit soalan lah. Ada soalan ke? Right. Salam semua, saya Rafi dari VX Garage. Puncak Alam, Selangor. Right. Saya K dari CEOC Auto Ipoh Perak. Okay. Reason dan product list tu ada copy. Reason dan product list tu ada copy. Maksudnya macam mana tu? Maksudnya tuan nak copy ke reason dengan product list tu? Mungkin boleh jelaskan sikit soalan tu. Okey, seterusnya tuan, jika customer buat jika customer buat pembayaran online melalui e-serve terus ke akaun bengkel atau floating dalam akaun serve dulu. Okey. Saya tak sebut tadi. Bila customer buat pembayaran melalui aplikasi serve, yang pertama serve akan charge 2% atau persen daripada total tu. Maksudnya kalau total tu RM70, kita akan transfer dalam 68 lebih lah pada tuan. Lepas tu dalam masa 3 hingga 5 hari bekerja, kita akan maksudnya masuk ke workshop tuan dan puan lah. Ini yang saya tunjukkan ni daripada aplikasi serve dan workshop management system. Itu soalan yang untuk Cik K kan. Mungkin soalan TuneWorks ni, okay, mungkin yang saya punya, sekejap saya tunjuk saya punya. Bentar ya. Untuk servis ni yang saya buat kat sini, sikit je saya buat, tak banyak pun. Sekejap, 1, 2, 3. Ini servis yang saya ada lah. Mungkin dan reason ni atas pada tuan dan puan sebenarnya. Servis apa yang tuan dan puan ada? Contohnya macam Cik K tadi daripada CEOC Auto, mungkin untuk servis 4x4. Perinci kan 4x4 tu punya servis, mungkin ada apa yang servis yang ada, tuan boleh buat lah. Jadi bila perinci kat sini, pelanggan tuan dan puan tahu apa yang servis yang ada dekat workshop tuan dan puan. Itu penting yang bahagian reason ni lah. Maksudnya sebelum dia orang nak buat booking, dia orang dah tahu dah workshop tuan dan puan ni apa punya servis apa yang tuan dan puan biasa buat. Dan maksudnya tuan dan puan punya workshop profile tu sudah semestinya kena ada, kita panggil elemen penarik lah atau tertarik lah. Contohnya macam kita nak bagi pelanggan kita datang ke workshop kita kan. Macam saya tulis kat sini, lebih 10 tahun pengalaman dalam servis kenderaan. Kami utamakan servis kepada kereta Nissan, Honda dan Toyota. Ini apa yang saya tulis lah. Jadi tuan dan puan boleh adjust description ni supaya bila pelanggan tu baca, dia orang tahulah apa yang tuan dan puan tawarkan dekat workshop tuan dan puan. Saya baca lagi, ada 3 check kat sini. Tuan boleh tunjuk demo bahagian reason. Maksud saya senarai pada produk dan servis tu nak key in satu persatu ke? Tak. Maksudnya senarai tu tuan dan puan boleh saya tunjuk dekat bahagian servis ni. Okay. Tuan dan puan boleh buat satu Excel file. Tekan kat sini upload Excel ni. Okay. Dekat sini ada name. Tuan dan puan perlu buat 3 kolom. 3 kolom, name, description dan price. Ini kena follow 100%, name, description dan price. Contohnya saya tunjuk kat sini, saya tunjuk kat sini contoh dia. Ini. Name, description, price. Dekat sini kena isi yang pertama ni apa benda lah, barang apa, kedua ni jenis apa.
Contoh kat sini letak manual oil filter, lepas tu price. Price ni tak perlu tambah RM, dia letak 18.00. Sekejap saya tak jelaskan sekejap. Ni. Name, description dengan price. Nama, jenis dan price. Bila dah upload tu, tak perlulah isi satu persatu. Boleh kalau tuan nak isi satu persatu. Tapi saya tak galakkanlah sebab apa ni, bila tuan nak upload satu-satu, ini yang tuan perlu buat. Satu, lepas tu save. Jadi sebagai contoh, product list kan, saya letak Toyota Harrier punya barang ni, letak kat sini. Ni item name, kedua drive shaft. Lepas tu harga dia berapa. Jadi tuan dan puan perlu masukkan satu persatu. Tapi kalau tuan dan puan boleh upload je, maksudnya buat satu Excel list, kemudian terus je upload. Tak perlu dah isi satu persatu. Kemudian yang soalan tadi daripada Encik K tadi saya nampak. Tuan boleh tunjuk demo bahagian reason. Okey. Demo bahagian reason Sekejap. Demo kejap. Okey, untuk demo reason ni, okey, ini. Add reason. Tekan add reason. Jenis apa yang nak buat kat sini? Apa lagi nak tukar mungkin aircon service. Tambah tekan save. Nampak tak dia masuk kat sini? Ni ada aircon condition inspection, tapi saya letak kat sini aircon service. Mungkin apa lagi boleh buat? Ketuk dan cat contohnya. Tekan save. Dia akan masuk kat sini juga, ketuk dan cat. Bila dah tuan dan puan dah masukkan bahagian sini, bila pelanggan tuan dan puan pergi dekat bahagian drive ini, saya tunjuk satu lagi contoh kereta lain. Okey, nampak kat sini, Hafiz Vehicle Care. Diorang tekan ke sini, mereka boleh tekan ke appointment ni. Ini reason dia. Ini reason dia. Nampak tak? Aircon service dan ketuk dan cat. Dia masuk ke sini. Sebab tu perlu lengkapkan bahagian reason. Okay, seterusnya, saya nak baca soalan lagi. Maaf jika saya terlepas. Bagaimana jika customer tidak install apps? Adakah details dan servis untuk customer boleh disimpan dalam aplikasi Serve? Okey. Kalau customer tidak install apps, adakah details dan servis untuk customer boleh disimpan dalam aplikasi? Okay. Mungkin saya perlu paraphrase soalan ni. Saya perlu perbetulkan soalan ni. Kalau pelanggan tuan ni dia tak ada aplikasi Serve, dan dia orang kata mungkin dia orang lebih selesa just maksudnya ini untuk customer walk in lah maksudnya. Bila customer yang walk in ni yang tak ada aplikasi Serve, tuan boleh record servis tu melalui sini. Request, tekan request. Sekejap saya tak share screen ni. Okey. Kalau customer tuan dan puan yang walk in, tuan dan puan boleh record dia orang punya servis tu dekat sini. Dekat bahagian request, tekan lagi request, ini appointment. Tekan request kat sini, add new request. Cumanya bila tuan dan puan punya customer dia orang tak register dengan Serve, tuan perlu isikan maklumat dia orang satu persatu. Contohnya saya letak nombor baru 310. Contohnya. Ini nombor plate pelanggan tuan dan puan kan. Tuan perlu masukkan ini dah ada. Sorry. Ya. Edit dulu. NECX 23456. Panjang sikit nombor ni. Supaya tak ada. Okey. Ini apa yang tuan dan perlu isi. Dia punya nombor telefon. Contoh saya letak contoh je ni. Find, masukkan
nama, email ni kalau tak ada tak apa tinggal. Kalau ada lagi bagus sebab nanti ini data pada workshop tuan dan puan lah. Seterusnya perlu masukkan jenis kereta, apa model dia, contohnya seletak Proton, Saga, berapa cc dia, bila tahun dia buat, automatik. Bila dah lengkap kat sini, barulah dia masuk, contohnya saya letak lengkap kat sini 2015 kata. Bila dah lengkap kat sini, baru yang kosong ni nama dia Muhammad Azmi. Bila tuan dan puan dah masukkan kat sini, barulah tuan dan puan boleh buat quotation. Itu yang untuk soalan daripada tadi saya nampak soalan tadi. Daripada checkpoint auto. Ada lagi soalan ke malam ni? Okey. Sebenarnya apa yang saya terangkan malam ni, saya tak pernah sentuh dalam sesi sebelum ni. Tapi kepada tuan dan puan yang berminat untuk tahu macam mana nak upload workshop profile, sebagai contoh, tuan dan puan boleh pergi ke kita punya YouTube channel, iaitu sekejap saya belum share, saya harap saya dah share sekejap. Okay, kepada tuan dan puan yang berminat nak tahu lebih lanjut macam mana nak upload workshop profile kan, mungkin tuan dan puan yang join malam ni ada yang belum lengkapkan workshop profile. Tuan dan puan boleh pergi ke website kami, kita punya YouTube channel, iaitu nama dia Serve App, SERV space APP, Serve App. Dekat sini kita ada sentuh tentang, kalau tuan dan puan tengok ke sini, belah kiri tuan dan puan, dekat sini saya letakkan beberapa perincian pada video-video ni lah. Contohnya update workshop profile, alamat tuan dan puan, butiran bank, bagaimana nak upload logo dan banner, dan beberapa lagi info-info yang saya share lah. Jadi tuan dan puan boleh pergi ke ini, saya akan share Sami punya YouTube channel ni dekat ruangan komen Zoom ni, supaya tuan dan puan mudah nak rujuk. Okay, ini link dia. Jadi kat situ tuan dan puan boleh belajarlah. Saya ada juga ada sentuh juga pasal invoicing dekat sana. Tapi yang paling penting ialah bagaimana nak update workshop profile, sebab ada antara tuan dan puan yang mengalami masalah untuk update workshop profile. Jadi itu yang saya sentuhkan. Jadi ada lagi kejap ya. Saya akan share sekali lagi saya punya slide. Okay. So malam ni saya dah sentuhkan demo ringkas tentang macam mana kami boleh bantu untuk selesaikan masalah yang saya sebut tadi. Sebagai contoh, saya dah sentuh macam mana nak isi record, macam nak buat temu janji, kemudian macam nak digitalkan maklumat pelanggan tuan dan puan. Okey. Satu lagi mungkin saya terlepas pandang malam ni. Saya nak share pada tuan dan puan. Bila tuan dan puan dah lengkapkan segala servis tu kan, untuk tuan dan puan rujuk customer list, dan bila nak servis, nak call balik untuk servis kan, untuk datang di servis kan, tuan dan puan boleh rujuk ke customer list ni. Okey. Bila tuan dan puan tengok ke sini, tadi tuan dan puan ada buat servis untuk DC9788 Honda City. Okay. Tuan tekan dekat sini. Dekat sini tuan boleh nampak berapa kali kereta ni dah servis dalam masa tahun ni. Contohnya dia datang 3 kali. Contohnya kan. Ataupun 2 kali. Dekat sini tuan dan puan boleh nampak dia punya sejarah servis dia. Benda apa yang dia tukar. Ini dia punya sejarah lah. Okey. Ini untuk kereta Honda City tadi. Contohnya saya nak tunjuk pelanggan yang lain. Contohnya ini Rosina Muhammad. Kereta baru, kereta produk Activa, contohlah ini contoh. Ini kita boleh nampak apa yang dia servis dekat workshop kita. 5 hari bulan dengan 31 hari bulan. Mungkin dia datang sebab dia mungkin ada isu sikit kan. Ini dia pernah datang ke workshop kita tahun ini 1, 2, 3 kali. Sekarang ni tuan dah tahu kekerapan dia datang ke workshop tuan dan puan. Dan tuan dan puan boleh juga tahu berapa dia mampu spend untuk servis. Dekat sini tuan dan puan nampak
berapa dia punya berapa dia punya kemampuan untuk servis. 220 dia punya kemampuan. Kemudian yang kali kedua ni dia servis 602. Kemudian mungkin last kali kita tengok berapa lagi dia servis. RM900. Jadi tuan dan puan boleh tahu berapa kemampuan dia untuk servis kereta. Dan tuan dan puan juga tahu bila tuan dan puan perlu follow up dengan dia. Contohnya yang tadi Rosina Muhammad ni 10 Mac 2022. Jadi sebelum tarikh ni tuan dan puan boleh follow up dengan dia. Dan tuan tahu dia ni pelanggan yang berharga dan dia punya kemampuan untuk belanja. Berapa dia punya kemampuan untuk belanja. Maksudnya dia ni jenis yang tak kisah harga tinggi asalkan kereta dia dalam keadaan optimum. Jadi itu peluang untuk tuan dan puan. Macam mana nak menggunakan data pelanggan tuan dan puan menggunakan aplikasi SERV untuk meningkatkan jualan tuan dan puan lah. Okey. Okey, mungkin kita punya sesi ni dah dekat penghujung. Saya akan terangkan kepada pemilik bengkel yang belum register, dan berminat untuk register, anda boleh berdaftar untuk menggunakan sistem SERV, Workshop Management System SERV di website ni, serv.my/merchant-registration. Dan kemudian kita akan bagikan login ID dan password untuk masuk ke kita punya sistem lah. Jadi tadi pun saya dah jawab soalan-soalan yang tuan dan puan bertanya. Jika ada lagi, mungkin kita akan jawab dalam sesi seterusnya. Right. Terima kasih pada tuan dan puan yang hadir malam ini. Kalau tuan dan puan ada persoalan tambahan, ingin tahu lebih lanjut, yang pertama boleh rujuk pada video sebelum ni. Yang kedua, kalau bila dah cuba sendiri dan ada masalah dan ingin tahu lebih lanjut, boleh hubungi saya dekat email ini hafiz@serv.my ataupun dekat nombor telefon saya, dekat WhatsApp saya lah, 0176423247. Okey, itu saja apa yang saya nak kongsi malam ni. Kepada tuan dan puan yang hadir malam ni, saya ucapkan terima kasih. Kalau tuan dan puan tak ada soalan lagi, itu saja daripada pihak saya lah. Right, saya bacakan terima kasih tuan atas perkongsian. Terima kasih juga kepada semua yang hadir. Baik, kita jumpa lagi di sesi yang akan datang. Dan saya akan jemput tuan lagi lah untuk sesi seterusnya. Right, selamat malam semua. Jumpa lagi. Terima kasih Hafiz. Sama-sama. Terima kasih semua. Jumpa lagi ya. InsyaAllah.